غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kalasallahu sirrah. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, situ bahawasanya kami tilik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata iman dan yakin, maka mengkayakan ia akan kami dengan dia. Demikian itu daripada dalil dan burhan. Dan kami ambil dalil dengan dia atas segala makhluk. Adakah dalam wujud yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tiada kami lihat akan dia. Dan dikalau tak dapat tiada, maka kami lihat mereka seperti habak di dalam hawa. Jikalau kami cari mereka, tiada kami dapat sesuatu. Allah. Ini kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, setengah daripada min kutubul aqtab, pimpinan tarekat Asy-Syadziliyah di Mesir. Banyak antara Mesir pengamal tarekat Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, panggil tarekat Syadziliyah. Sayyidi Ahmad Ibn Idris, guru bagi pimpinan tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, adalah setengah daripada anak murid berguru kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, bahwasanya kami tilik kepada Allah Ta'ala dengan mata iman dan yakin, melihat bil basirah, dengan mata iman dan mata yakin. Maknanya diserupakan iman yang kuat seperti mata, dan yakin yang kuat tadi seperti pemandangan yang tajam. Berperingkat keimanan kita Allah Ta'ala ni ada 3-4 lapis. Ada peringkat iman, peringkat awam-awam, ya, ahli ghaflah, mengenal Tuhan itu bil ilmi. Yang kedua dia mengenal ainul yakin, mengenal haqqul yakin dan kamalul yakin. Pengenalan ini menyebabkan suasana diri seorang itu berbeza. Amalan dia terhadap agama Allah Ta'ala berbeza dengan sebab pengenalan dia. Seorang dikenal, orang yang terkenal di bidang agama, contoh seorang waliullah atau ulama besar. Kita tanya dia, tuan kenal ulama sekian-sekian? Dia kata kenal, dia duduk kampung saya. Rumah dia kat mana? Tapi rumah tak berperasan ni tu. Dia kenal. Yang seorang lagi tuan kenal? Kenal, dia sebelah rumah saya. Lagi dekat. Dan seorang lagi kenal? Kenal. Siapa dia tu ulama tu? Tu bapak saya tu. Oh, lagi kenal, satu rumah. Jadi maknanya, kalau kena pula isteri dia dan saya isteri dia, itu lagi kenal. Mana pengenalan tu, mana peringkat-peringkat. Sebab ini didetailkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penekanan yang pertama sekali, 13 tahun Rasulullah SAW membina akidah, membina keyakinan, membina ma'rifah di Mekah, sehingga menghasilkan sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Ya, sahabat-sahabat yang dipentik jari je. Hijrah dia keluar. Ya, tinggal Mus'ab bin Umair yang satu ketika mengalir air mata Rasulullah
apabila Sayyidina Mus'ab bin Umair yang merupakan anak saudagar besar, orang kaya di Mekah, yang sanggup mengorbankan harta benda dia, kesedapan dia, demi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Duduk di sana lama kelamaan sampai peringkat pakaian-pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair bertampal-tampal. Bila Rasulullah tengok saja pakaian Mus'ab bin Umair, Rasulullah SAW mengalirkan air mata. Bukan kerana kesian dia miskin, kerana merasa hiba bahawa pengorbanan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia sanggup meletakkan tugas dan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala di hadapan. Dan apabila berlaku dalam perang Uhud, maka ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala syahid di medan tersebut. Apabila ditarik pakaiannya, ditutup kepala, kakinya nampak. Jenazahnya bila ditutup kaki kepala nampak, dan bila ditutup kepala kakinya nampak. Lalu Rasulullah SAW suruh menutup kepalanya, dan kakinya ditutup dengan rumput izkhir, rumput kering itu ditutup. Ini seorang sahabat di antara sahabat-sahabat yang lain, yang mana disebut dalam hadis, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang di langit, yang mana satu kamu ambil, nascaya kamu dapat hidayat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, menghasilkan insan-insan yang terlalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, yang pertama sekali ditanamkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah di awal Islam ialah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia Allah Subhanahu wa taala? Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita duduk dalam dasar tauhid yang sebenar atau sebaliknya? Jadi oleh kerana itu, peringkat-peringkat keimanan, peringkat-peringkat kerapatan seseorang dengan Allah Ta'ala adalah berbeza. Hasil daripada perbezaan pengenalannya terhadap Tuhan, maka terserlah berbezanya amalan dan tindakan luaran. Sebab kekuatan dalaman dia akan membawa kepada pancaran kepada luar. Kalau nur dalam dia kuat, nur imannya terang, maka kita akan lihat cahaya amalan Islamnya amat cantik. Dan begitulah sebaliknya, kalau pancaran nur iman dia agak kurang, maka pancaran luar pun begitulah maknanya. Sebab itu Rasulullah menyatakan, inna fi jasadi bani Adam mudghah, iza saluhat saluhat sairul jasadu kulluh, wa iza fasada fasada sairul jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Sedarlah dan jasad anak Adam ada seketul daging, bila ianya suci dan bersih, cantik, seluruh amalan yang lain akan cantik. Akhlaknya cantik, pertuturannya cantik, gerak lakunya cantik, dan seumpamanya. Dan apabila dalamnya sebaliknya berlaku, maka luar pun begitulah. Sebab itu ditekankan dalam perjalanan membina akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang penting. Innama bu'istu liutammim makarimul akhlak. Aku diutus untuk membina akhlak insan, supaya jiwa luarannya dengan jiwa dalamannya adalah insan.
Kita bimbang takut luarannya insan, dalamannya bukan insan. Ini banyak dimukasyafahkan kepada para aulia illahi ta'ala. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani min ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda berkhidmat dengannya. Apabila diminta doa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengasas tarekat Qadiriyah, aku doakan engkau menjadi manusia, dia. Bila diminta lagi doa itulah hari-hari, aku akan doakan engkau menjadi manusia, menjadi orang. Lalu pemuda itu kata, tak ada doa lain ke ya Sayyidi Syekh? Dia kata, ambillah kasut aku tu kau pakai, dan kau lihat siapa yang ada dalam masjid. Dia pun sarung saja kasut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia lihat dalam masjid tadi yang sembahyang, yang baca Quran, macam-macam wajah ada. Ada yang rupa himar pun ada yang rupa kalb, rupa anjing pun ada. Baru dia terperanjat. Ya. Zahirnya insan tapi dalam bukan insan. Ini masalah. Contohnya lahirnya insan tapi kepalanya bukan insan, kepalanya anjing. Ni siapa dia ni? Orang yang tidak kenal Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq. Wallahu khairur raziqin. Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Dia yang memberi rezeki. Tiba-tiba hati kita nampak orang lain yang memberi rezeki. Kalau ditanya, dia jawab. Tapi zauki dia dengan Tuhan kurang. Dia nampak makhluk yang memberi rezeki. Maka saraf dia sama dengan anjing yang menjaga rumah tuannya. Anjing yang menjaga rumah tuannya yang tidak berakal, oleh kerana tuan ni saudagar besar, dia tak gempat nak pergi ke reban anjing. Dia suruh kuli dia bagi makan. Secara zahir yang mengulurkan makan pada anjing ialah kuli dia. Maka anjing melihat secara zahir, dia itulah tuanku. Padahal tuan dia tauqir. Bila tauqir itu datang, tauqir itu disalak. Ya, kalau dia lepaskan tali, tauqir itu dikejau. Bermakna dia tak kenal siapa benar tauqir dia. Tauqir dia sebenar itu bukan yang mengulurkan makan. Sebenar-benar tauqir dia ialah dia punya tuan ialah tauqir besar dia itu. Habis itu anjing yang tidak mengenali tuan dia sendiri. Betapa besarnya, pentingnya kita mengenali siapa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 99 nama yang maklum, yang masyhur itu ditajalikan oleh Allah Ta'ala dalam setiap gerak-geri kita. Kita nampak saja orang dapat rezeki, itu Allah Ta'ala tajalikan nama dia. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Dapat sikit lebih rezeki dia, tu Tuhan tajalikan nama dia. Al-Basit, pandang benda tu. Atau kita kena pandang ukuran lahir saja. Sebab tu seorang daripada ulama besar dan wali besar yang disebut, yang terkenal, apabila seorang yang kerja dia masyhur cerita ni, si Abu Yazid Al-Bustami kata sallallahu alaihi wasallam, menggali kain kapan. Orang mati dia gali kain kapan, lepas tu dia ambil kain kapan, dia jual, sehingga 1000 orang baru di stop. Sebab dalam 1000 orang tu seorang saja yang kekal menghadap kiblat, yang lain semua dah terbalik. Perasaan gerun hati dia ni membawa dia cepat jumpa Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, berjumpa kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami kata sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tanya, ya Sayyidi Syekh, kenapa benda ini berlaku? Dia kata, itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ya, dia bimbang dalam hati dia. Mencari rezeki itu disuruh, tidak salah, itu lahir. Adapun dalam kita dengan Tuhan, jangan ada sedikit pun keraguan, sedikit pun kebimbangan. Aku ni nak makan apa besok, aku ni nak minum apa. Itu benda jangan masuk dalam kepala kita. Jangan menjadi satu kebimbangan. Sebab Allah Ta'ala ada jamin dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata dalam muka bumi melainkan rezeki dia telah dijamin oleh Allah Ta'ala.
Bahkan dalam Mukhtarul Ahadis diharamkan malaikat maut sendiri mengambil nyawa kalau sekiranya rezeki dia masih ada barang sebutir yang belum dimakan, setitik air yang belum diteguk yang ditaksiskan untuk dia. Begitu kuat sehingga malaikat maut pun ditegahkan. Tapi jaga, syaitan membisikkan, asyaitan ya'idukumul faqr, syaitan menjanjikan kamu dengan fakir. Ya, kamu beramal besok susah, kamu ikut agama Allah besok susah, begitu begini dia tembak. Banyak orang yang telah rebah, tertiarap ditembak oleh peluru-peluru syaitan yang membisikkan dalam hati manusia taswis. Oleh kerana dia kurang yakin, kurang mantap keimanan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerisauan bab rezeki menjadikan dia panas, tidak boleh duduk tenteram. Ya, kita dapat ekon makrifat yang sebenar. Kita lihat dalam dua bilik gelas krim, bilik dua kan, kita nampak orang dalam. Biliknya sama besar, sama panjang, sama tinggi, tapi seorang duduk dalam dia tenang je. Yang seorang lagi tak boleh duduk. Dia bangun, kejap duduk, kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun. Rupanya apa? Yang dalam tadi aircon dia tak ada. Yang kita duduk bangun, rupa dalam dia tak ada nak kipas pula tak ada kertas, kosong. Jadi dia bangun tak tentu arah, tuan-tuan. Ya, yang dalam aircon dia duduk tenang. Sebab apa? Sejuk, tenang. Sebab aircon dia hidup. Yang tadi aircon dia dah mati. Begitulah aircon makrifat dalam diri kita jangan dimatikan. Menyebabkan kita panas hidup, tuan-tuan. Sana tak kena, sini tak kena, kepala bercelaru, rosak. Ya. Sebab tu para awliya dia dapat aircon makrifat daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ala, ketahuilah bahawa para awliya la khawfun alaihim, tidak ada sebarang ketakutan dalam jiwa dia. Wala hum yahzanun, dia tidak ada khazan, duka cita pun tak ada, tenang setenang-tenang. Walaupun duit dalam kocek dia RM10, kita dalam kocek RM10,000 tapi kepala kita pening. Mana rahsia dia? Itu rahsia dia. Sebab para awliya Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala ini telah dimasukkan di dalam Jannatul Mu'ajjalah, syurga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama dalam Quran menyebut, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang takut akan makam kebesaran Tuhannya dua syurga. Pertama di akhirat, itu maklum. Yang kedua di dunia ni. Di dunia, sebelum dia berakhir hayat di dunia, dibukakan benda ni. Tuhan bukakan suis dia, dia masuk. Dalam batin hati dia tenang. Sebab syurga tidak dinamakan syurga kalau sekiranya ada benda-benda yang tidak memuaskan hati dalam dia. Benda yang tidak menenangkan, itu bukan syurga. Maka syurga di dunia, Jannatul Mu'ajjalah, ialah makam ma'rifat yang khasah. Satu campakan pengenalan diri Tuhan ni yang sangat besar. Sebagaimana dicempakkan dalam batin Rasulullah SAW dan seterusnya para sahabat dan orang yang mengikuti ini. Disebut dalam hadis, inna lillahi jannatun la fiha hurun wala labanun wala asal walakin yatajallallahu wa huwa qulubul arifin. Sesungguhnya ada bagi Ta'ala itu syurga, tidak ada di dalamnya makanan yang enak, tidak ada bidadari, tidak ada mahligai, tapi satu ada, iaitulah pembukaan rohani dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sentiasa dengan Tuhannya, sampai ke taraf sakit dan sihat sama bagi dia, ada dan tiada sama je bagi dia. Wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Sebab apa dia boleh rasa ni? Sebab jiwa dia tidak ditambat dengan al-khalq, tapi jiwa ditambat dengan khaliq. Jiwa dia tak tambat dengan makhluk. Sebab tu perjalanan ahwal Rasulullah SAW adalah perjalanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim menyatakan apa dalam Quran sebut, la uhibbul afilin, aku tidak kasih dan tidak berminat dengan benda yang tidak kekal.
Ya, siapa yang menggantungkan hati dia dengan benda yang tidak kekal, maka dia menempa satu penyeksaan diri dia. Sebab semua benda akan habis. Tunggu tarikh untuk baliknya. Harta begitu juga, lama-lama dia tinggal. Ya, anak isteri yang kita kasih lama-lama dia tinggalkan kita. Ya, kawan sahabat yang baik lama-lama dia tinggalkan kita. Semua akan tinggal. Siapa yang tak tinggal? Dia. Dia saja. Oleh kerana itu, carilah dia. Kenalkan dia dan rapatkan diri dengan dia dan beri benda yang mahal dalam jiwa kita. Apa dia benda yang mahal? Mahabbah, kasih, rindu, kesedapan, kelazatan. Beri pada siapa? Beri pada dia. Bahawa hidup kita akan sempurna. Kelazatan, rasa hati, seronok, ini benda mahal. Tiba-tiba kita letak kepada dunia yang tidak ada nilai. Dahlah sedikit, dia kejar ramai-ramai, lamanya bergaduh. Anak kita 10 orang, bawa balik telur sebiji. Oh, dia bercekau, tuan. Kalau bawa balik 10 biji, dia bagi tuan satu. Dia bawa balik sebiji je. Dia bergebut, habis, tuan. Melalak, menjerit, serabut kepala kita, kan. Ya, itu dia. Jadi maknanya, itu benda yang besar, yang tuan cempakkan. Itulah hati para arif billah yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sebut itu, bahawasanya ada syurga yang tak ada dalam dia makanan sedap bidadari malaikat tak ada, tapi pembukaan tajalli dengan Allah. Inilah yang diwarisi daripada sahabat turun-temurun sehinggalah kepada golongan arif billah dan orang yang mencari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ duduk ketenangan dia. Allah. Jadi berkata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu bahwasanya kami tilik kepada Allah Ta'ala dengan mata iman, yang mana dengan basirah, mata dalam, dan dengan yakin, maka mengkayakan akan kami dengan dia daripada dalil. Mana tak payah nak ambil dalil lagi. Dan burhan. Sebab dalil dan burhan ialah pengenalan peringkat awam. Dalil, kita mengenali keberadaan Allah dan bersifatnya Allah dengan segala sifat kesempurnaan, kita menggunakan dalil Quran yang zahir. Ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu maknanya menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala dan penciptaan dia yang mengatur segala kedudukan langit dan bumi. Itu dalil kita Quran dan dalil akal. Dan kami ambil dalil dengan dia atas segala makhluk. Bahkan bukan dia mengambil makhluk menunjuk kepada Allah, bahkan dia memandang Allah situ menunjukkan kepada keberadaan makhluk. Dia pusing, dia tadalli. Seorang yang mengenali raja, bila dia duduk dalam istana, dia kenal ini raja. Bila raja ada apa, dia akan pandang raja mesti ada rakyat, dia pandang bawah. Satu lagi, dia jumpa rakyat dulu. Ni rakyat dah ramai, takkan tak ada raja, baru dia kenal raja. Ini dia panggil. Dia masuk istana dulu, dia pandang ke bawah. Yang ni daripada bawah, dia ke atas. Maka dua suasana ni amat jauh beza. Mengenali dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Tu. Ibarat siapa yang dah sampai kepada peringkat pengenalan ke atas, maka dia akan pandang ke bawah, dia turun ke bawah dengan maknanya selamat. Ya, maka tiada kami lihat akan dia, dan jikalau ada tak dapat tiada, maka kami lihat mereka seperti habak dalam hawa. Jikalau kami cari mereka, tiada kami dapat akan dia. Bermakna bila ada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, yang ditayangkan cermin dia depan mata kita hari-hari, dan terdekat sekali pada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tidakkah kamu lihat, Allah Ta'ala kata. Bermakna Allah Ta'ala suruh lihat pada diri kita. Ayat yang lain Tuhan kata, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Kenapa kamu tak rasa perbuatan itu dari Allah Ta'ala, sehingga kita rasa perbuatan itu dari kita? Ini ana, ini ana, ini ana. Ini jadi masalah. Ya, kan dia dah kata dulu kan, bahawa perjalanan ini nak memandang ada ia tiada kamu. Ya, sampai peringkat ada ia tiada kamu. Selagi kita nampak kita ada, kita
orang tu terlampau jauh daripada Ta'ala. Dan ingat, bila manusia terlampau jauh daripada Ta'ala, imannya terlampau lemah, mata basirahnya terlampau gelap. Maka ini mudah direnjis oleh syaitan dan nafsu. Dia tolak sikit je kita jatuh. Ya, berbanding orang yang mata dalamannya terang, ya, bersinar dengan nur makrifat yang Tuhan cempakkan. Sebab tu lafisan nur makrifat Quran sebut berbeza-beza. Yang pertama, peringkat sadar. Afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Tidakkah mereka telah bukakan lapisan hati pertama, nama dia sadrun, maka dia berada dalam nur Tuhan. Itu Quran cerita tu, nur Tuhan dia. Itu peringkat yang pertama. Sebab tu kalau sekiranya ditembak ayat Quran oleh Rasulullah SAW, baca ke Quran, disupa je, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je, kau baca ke ayat Muhammad atau kau tak bacakan ayat peringatan, dia tak ada apa pun rasa. Itu peringkat orang-orang yang kufur. Alhamdulillah, kita dialihkan oleh Allah, dielakkan daripada gulungan ni, dengan bahawasanya kita beriman kepada Allah. Nikmat iman dikurniakan Allah kepada kita. Iman ni besar ni. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam ni merupakan nikmat paling besar, dan cukup bagi kita dengan dua ni. Takdir kita mati tak ada apa pun tak apalah, tuan-tuan. Takdirnya kalau mati apa ke dana pun, tapi ini benda ada kat kita. Iman, Islam tidak lekang pada kita menjadi pakaian yang betul-betul kukuh dalam jiwa kita, hidup bersinar, insya-Allah dia dapat lesen untuk ke syurga Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya berlaku, di mana Fir'aun, di mana Namrud, ya, sampai rakyat sujud kepada dia. Tapi ke mana sekarang? Semua telah dilambung dalam neraka, na'udzubillah. Ya, golongan ini dibayangkan oleh Quran. Selalu kita baca dalam surah Sajdah kan, kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum zuqu azaban nari allati kuntum bihi tukadzibun. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ni penghuni neraka, ya, nak keluar daripada neraka sebab azab yang sangat dahsyat kepanasannya dan sebagainya, azab-azab begitu hebat, uidu fiha, lalu mereka dihumban balik ke dalam neraka. Wa qila lahum, dan ditempelak mereka ni, zuqu azaban nari allati kuntum bihi tukadzibun. Sila rasakan azab yang kamu dulu mentakzib, membohongkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Di mana habis, tuan-tuan? Atas dunia berapa hari sangat dia hidup, ya, maka menyesal tidak sudahlah mereka yang telah dalam keadaan sedemikian, wal ayazabillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan lama sangat, tuan-tuan, atas dunia ni. An-nas niam iza matu intabahu. Manusia dalam dunia, kata Rasulullah SAW, niam, umpama orang tidur. Orang tidur tak lama, tuan-tuan. Macam kita dah tua ni lagi tak boleh kan? Tidur 4 jam dah sadar waktu balik. Iza matu, bila dia mati, intabahu, baru dia sedar, habis dah, semua dah tak ada dah. Ya, kalau dia ada bekalan, amalan dan sebagainya, dia diterima Allah, alhamdulillah. Kalau tidak, dia tak boleh kona balik. Dan ini bahaya besar. Sebab itu kita berhati-hati sangat, sebab kita makin dekat kepada tali penutup akhir umur kita. An-nas niam. Nabi bayangkan hidupan dunia ni macam orang tidur. Atau dalam hadis lain, kazil, macam teduhan. Kita duduk berjalan, kemudian kita berteduh di sebatang pokok, matahari tegak di atas kepala. Sedap, baru nak tidur tengok dah kaki dah panas. Apa-apa, bayang dah lari. Maknanya membayangkan ringkas sangat kehidupan dunia. Al-fasanati mimma ta'udun. Al-fasanah, 1000 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun. Kalau kita hidup di dunia setengah hari, 500, tak ada. Kalau suku hari 250 tahun pun tak ada. 1/8 125 tahun pun tak ada juga. Mana kita hidup terlampau pendek nisbah dengan sana. Tiba-tiba dia boleh raih di sana besok al-jannah. Ini orang yang cerdik. Modal sikit, masa sikit, dia boleh kau untung banyak. Ya, untung sebenar mana di sana besok. Nabi kata, lal aish illa al-aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana besok. Kekal sebenar-benarnya. Nikmat. Tapi sebentar aja. Sikit dia boleh kait. Tapi kalau sebaliknya berlaku, dengan masa sedikit dia tak dapat kawal, akhirnya dia rebah, maka menyesal tidak besar di sana besok. Ya, menyesal besar dia. Dia menerima azab berat,
Padahal masa di dunia itu kalau dieja sikit juga lama sangat. Itu makna gambaran-gambaran daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita supaya apa? Kita pandang dengan pandangan yang telah diberikan oleh Allah SWT dan diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sini Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili menyebutkan kepada kita supaya kita memadamkan pandangan dalam, bukan luar tuan. Luar biasalah kita bercampur biasa. Kerja masyarakat buat tak ada masalah. Ya. Sebab kedudukan insan ni lebih dia manusia tak nampak pada dalam. Ya. Quran kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kamu adalah orang yang paling tinggi darjat takwa. Takwa duduk di mana? Rasulullah tunjuk dengan jari yang mulia. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna sini. Bukan duduk kat tangan ni, kat kaki. Ni batin hati kita ni. Di situ. Sebab itulah maknanya benda yang kita nak. Cerita ni adalah satu benda yang amat besar nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah dalaman kita tadi. Naklah dibersihkan betul, insya-Allah. Bila dia bersih, dia ikhlas, cantik tuan. Contoh dalaman kalau kita sifat yang biasa, yang menjadi teras atau roh bagi ibadat al-ikhlas. Apa alamat dia? Alamatul ikhlas an yaghiba ankal al-khalq fi musyahadatil haqq. Itu setengah daripada ta'rif. Alamat ikhlas ialah an yaghiba ankal al-haqq. Lenyap makhluk daripada pandangan kamu. Ada. Ya, lenyap makhluk daripada batin hati kamu dengan sebab apa? Fi musyahadatil haq. Dalam kamu sedang musyahadah ke hadirat Allah, lenyap makhluk. Ketiga itu orang tu benar ikhlas. Ya. Benar-benar dia ikhlas. Sebab apa? Yang mengganggu ikhlas ialah pandangan pada makhluk. Apa dia? Riya, ujub, sum'ah, takabur, ego. Semua datang pada mana? Semua nak melayan kehendak pandangan makhluk. Dia takabur nak tunjuk ke orang. Dia riak nak tunjuk ke orang. Sekarang dalam batin hati dia, dia buang pandangan makhluk. Ya, disuburkan pandangan ke hadirat Allah Ta'ala saja. Jasad sama makhluk, tak ada masalah. Itu syariat suruh. Tolong menolong, bantu membantu. Itu syariat luar. Yang ini dalam dan ya, hati dia Allah sentiasa dengan. Itulah sunnah dan pakaian besar Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Taurat. Tidur dua mataku tapi hatiku tidak tidur. Hatiku sentiasa dengan dia. Ini yang menyinarkan nur iman kita dalaman. Di mana saja kita pergi, kita akan selamat. Ya, sebab pancaran nur iman dia terang. Jadi. Lepas Imam Ghazali bila nak berguru dengan Syekh Abu Ali Al-Farmadi, dia kata, aku nak ajar kamu apa? Kamu dah alim besar, kitab kamu sudah banyak. Satu je aku nak, kalau kau nak sampai ke hadirat Tuhan, buang makhluk daripada hati kamu. Buang makhluk daripada hati kamu. Ya, hati kamu kekalkan menghadap ke hadirat Allah. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW, afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Engkau sedar menghadap kepada Allah di mana saja kamu berada. Di darat, di laut, di pejabat, di makan bersama orang, dalam sentiasa ada. Betul, dalam Naqsyaband digunakan zikir itu. Allah sentiasa jalan. Ya, luput, putus, jalan balik, sambung. Itu dia disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudawamatu zikr. Ya, kekalkan ingatan kita dengan Allah, kesedaran hati kita dengan Allah, memandang kurnia nikmat Allah yang terlampau besar kepada kita. Insya-Allah sentiasa di mana kita ada dalam keberkatan. Ya, Allah Taala pandu kita. Sehingga dipandang makhluk ni haba. Apa haba? Abu. Bila hawa di udara. Ya, abu kecil kata kebang cari tak ada kosong. Ni bila ni berlaku benda ni? Bila seseorang tadi betul tepat menghadap kepada keberadaan Allah yang zat dipanggil wajibal wujud, kewujudan dia adalah wujud yang mutlak. Kewujudan Allah Ta'ala mutlak, kewujudan makhluk semua muqayyad. Mutlak apa? Dia tidak berkait dengan sesiapa. Ada dia, tak ada orang jadi. Mana ada satu benda jadi, tak ada penjadi. Semua berkait dengan orang lain. Itu kewujudan yang rendah. Ya, kewujudan makhluk semua asal daripada dia. Dia yang menciptakan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Selama kita hidup ni, adakah kita terasa, keperasaan kita terasa pentadbiran Tuhan? Atau kita rasa kita? Ya, kita rasa kita. Ini anak syekh, ini anak, ini yang parah.
Bila anak-anak tu anak lain datang, sifat-sifat kotor akan datang. Besar diri, bangga diri, rasa hebat. Ini semua ni Rasulullah suruh padamkan tuan. Rasulullah suruh padamkan pandang dia. Itu yang dibentuk sini. Sebab dia punya kesan pembinaan kehidupan manusia. Rahsia di situ sebenarnya tuan. Rahsia di situ. Bila kita berjalan dalam terasa kebesaran Tuhan, insya-Allah syaitan tak boleh masuk tuan. Sebab ikrar syaitan la aghwiyannakum ajmain illa ibadikal minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam ya Allah, beri tangguh. Kecuali orang yang ikhlas. Syaitan sendiri angkat tangan. Orang betul-betul ikhlas, maka aku tak boleh masuk kata. Maka ikhlas apa dia? Peringkat paling tinggi ikhlas ialah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam batin aku melainkan dia. Itu apa? Slogan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan itu yang lain. Maksudnya apa ni? Pandangan hati kita, maknanya matikan pandangan yang lain, kita suburkan pandangan hati kepada dia. Barulah kehidupan kita tadi seimbang dan cantik. Dan sebenarnya telah didinding kebanyakan manusia tu. Sebab tu payah dapat ni, bukan senang. Kadang-kadang langsung dia tak ambil tahu. Sebabnya hidup dia tu dia tak ambil tahu benda ni. Dia ambil tahu apa nak masuk dalam perut dia. Janji perut aku bulat, mengening sudah kata. Wah, kacau je. Sebab benda ni kalau tak dapat tuan-tuan, rugi serugi-rugi. Madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka abadana. Ini belakang ada munajat Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Madzal ladzi wajada, apakah kehasilan sepanjang hidup seseorang? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun umur dia. Faqada, mana luput ia, faqada syuhudak. Luput ia akan makamil musyahadah. Inilah dia benda kita bincang. Mana hadis tu, hadis sahih Bukhari Muslim ada. Anta budallah ka'annaka tara, tu musyahadah. Fa ilam takun tara fa innahu yarak, itu muraqabah. Di dua ni bila kita masuk dia panggil orang tu wasil ilallah, sampai makrifat di kehadrat Allah. Kalau tak dapat, kita embus nafas air tak duduk tangga ni, jawab dia apa? Rugi serugi-rugi. Bak tidak tukar. Laqad khaba man radiya dunaka badaran, rugi serugi-rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia kenal dengan makhluk, dia bersusah dengan makhluk. Kalau tak dapat makhluk, tapi dia tidak mengambil berat dan menumpukan urusan dia dengan pencipta dia sendiri yang memberi nikmat setiap masa kepada dia. Ini dia antara kalam tuan pengarang tuan. Sebab tu ditekankan di sini, ini adalah perjalanan sunnah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ada keperasanan dengan pentadbiran Allah setiap saat pada diri kita. Ilahi amiyat la taraka 'alaiha raqiban. Ilahi, wahai Tuhanku, amiyat. Kata dalam kitab Hikam Abi Madian Al-Tilimsani. Si Abi Madian Al-Tilimsani kata apa? Ilahi, wahai Tuhanku, amiyat, butalah ainun, mata dalam. La tarak, yang tidak memerhatikan engkau. Alaiha rakiban, yang sentiasa maknanya memelihara dan mengurus segala makhluk kejadian dia. Kita tahu kan, kalau tanya siapa jadikan semua ni? Allah. Itu tahu. Dan etikad, rasa. Ini masalah tuan-tuan, rasa dia lain. Kita kenal buah musang king, tapi kita tak belum tahu dia rasa. Tapi kalau dia dah rasa, jangan tanya dia kenal. Saya dah makan 2 biji, kita tanya, awak kenal musang king? Dia kata, kau ni gila. Aku dah makan 2 biji, kau kata kenal. Kenal lain, rasa lain. Bila rasa, dia mesti kenal. Tapi bila kenal, dia tahu, tak mesti rasa. Siapa tak tahu Allah Ta'ala dia? Tanya orang kafir, dia tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun. Kalau kamu tanya orang kafir, siapa jadikan langit bumi? La yaqulun Allah. Dia kata Allah. Tuhan Allah lah jadi, dia kata. Lepas tu dia tak perasan tuan tengok ni. Dia tak perasan. Apa yang dia buat, dia tak rasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Ini benda penting tuan. Kita terasa dan disuruh kita memerhatikan benda ni. Tuhan suruh kita perhati. Banyak Quran kan alam tara digunakan. Kulin zuru, pandang Tuhan kata.
Tiba-tiba kita kalau suruh anak-anak kita, "Mai sini. Ni ada benda penting ni. Bapa nak cerita. Pandang ni." Kita buat dah, dia main handset. "Hei, pandang," dia kata, kita main handset. Lama-lama dia tampar kepala kita. Ya, dia suruh pandang, kita tak pandang, dia mana buat leka je. Sekarang Tuhan pandang dan Quran banyak ayat-ayat suruh memandang kebesaran dan keagungan dia. Biar ada sentapan hati kita. Terasa kebesaran Tuhan baru kita tertentap kan Allah. Bila tak pandang, dia buat tak pandang, nanti yang payah tu. Dia leka tak memandang azamah kebesaran Allah Ta'ala. Ini syarat besar untuk hati manusia terusik. Bila hati dia terusik, terasa baru dia nak boleh nak berjalan. Ya, ini di antara yang disebutkan oleh Tuan Pengarang itu sini. Dan sebenarnya telah di dinding tu terhijab banyak manusia daripada hak Ta'ala. Dengan apa? Dengan syahwat mereka yang bangsa duniawiyah. Ya. Lepas tu disebut matan dulu kan, kaifa 4. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Macam mana kamu nak berjalan ke hadirat Tuhan sedangkan kamu diikat, ditambat oleh syahwat kamu. Ya. Tak boleh jalan kan. Kita pergi kat jeti, walaupun perahu tu guna kuasa kuda yang tinggi, tapi tali dekat pancang dia buka tak buka, dia boleh jalan ke? Dia mengambur itu ya. Dia kena buka tali boleh jalan. Ya. Mana amal kita banyak, tapi tali tadi kita buka. Ya, tali apa? Tali dengan hubbud dunia, ya, hubbur riasa dan sebagainya. Maka itu benda akan tepuk. Baik. Sekarang orang bincang az-zuhdu, zuhud, al-war'u, at-tawaddu'. Mana rahsia dia, kunci dia? Kunci untuk mendapat sifat tawaduk. Sebab bahaya paling besar bawa kufur ialah at-takabbur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, ia enggan iblis untuk sujud Nabi, dia rasa besar diri. Dosa kufur bawa dia, wastakbar, rasa besar diri. Dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam dari tanah, aku dari api. Sekarang persoalan dia, banyak orang bincang, kita kena sifat ni baik, sifat zuhud ni bagus, sifat warak ni bagus, sifat apa tawaduk bagus. Persoalan mana kunci dia? Lawan sifat takabur ialah tawaduk. At-tawaduk al-haqiqi ma kana nasyi'an min syuhudil azamah. Itu kunci dia. Semua sifat nak bersih dalam kunci di situ. At-tawaduk al-haqiqi, tawaduk yang sebenar-benarnya, nasyi'an, dia jadi daripada mana? Min syuhudil azamah. Bila terbuka batin hati kamu musyahadah akan kebesaran keagungan Tuhan. Kita terbuka aja terasa kebesaran Tuhan, down kita tuan. Ya. Tuan guru saya tuan-tuan, Tuan Guru Haji Hashim, dia mengajar kitab Tafsir An-Nasafi lepas asar. Kan? Tuan-tuan sedap urai kan, tiba-tiba dia kata wallahu alam. Mula dia jawab salam, waalaikumsalam, wallahu alam. Apa? Al-alimu allama. Tuan Guru Haji Abdul Wahid sampai. Muallim ni orang atas dia kan. Orang senior dia. Muallim punya power, orang Melaka banyak tak kenal. Muallim ni sahibul karamah banyak dan ni. Dan dia min ahli khutwah. Ahli khutwah mana orang yang boleh jangkau wali ni apa nama? Ulama waris anbiya kan. Waris ulama, Nabi berilmu, dia berilmu, Nabi beramal, dia beramal, Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, dia ada karamah. Dan setengah daripada karamatul awliya dia panggil ahli khutwah. Dia boleh jangkau dunia sekelip mata. Ni pengarang kitab macam mana tuan? Ni penterjemah kitab ni. Macam nama ni? Ni tuan-tuan tak kena tuan, ni berat ni. Kita tuan pegang jauh hikam apa ni? Arab di Bunak Atak, yang jauh siapa? Tok Pulau Manis. Nama dia apa? Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik tuan, dia mengaji Mekah. Ya, dia mengaji Mekah. Tiba-tiba musim buah durian. Ya, mak dia kata kalau Malik ada dapat dia makan. Kejap lagi dia bagi salam kan. Assalamualaikum. Bukan, masya-Allah. Ini min ahlil khutwah. Ya. Jangan pelik benda ni. Dan setengah daripada dia yang duduk taraf ni, tuan guru kita Muallim Abdul Wahid dan wali besar tuan ni. Seorang ustaz, tuan-tuan kenal tak Ustaz Bunyamin? Ya, dulu kan dia duduk kat Muallim. Jadi satu hari dia pergi Mekah dengan Muallim. Kapal terbang dia dulu. Muallim kemudian dia sampai kat Jeddah, Muallim dah ada. Muallim bawa beg dia. Muallim dah sampai tuan kata. Ya, dah sampai dah dia kata.
Kalau bawah boleh potong-potong kereta tu kan. Tebuk-tebuk ikut uis, habis dalam hutan bawa itu. Nak elak daripada jam kan. Dalam hutan masuk. Ini bukan hutan, udara ada time mana boleh potong. Kan? Jarak jauh lah tu, dia sampai mu'alim saja. Ini min ahli khutbah. Nak ceritakan mu'alim ni bukan sebab orang alim besar dan peringkat dia naik peringkat arif billah. Ini nak cerita tadi bila dia datang ziarah di pondok saya masa dia mengaji di Pasir Tumbuh, Tuan Guru Haji Hashim tengah baca kitab waktu asar, kitab Tafsir Nasafi. Tiba-tiba muallim sampai, Assalamualaikum. Tuan Guru angkat kepala, Waalaikumsalam. Terus kitab tutup. Sebab apa? Yang datang lagi power. Bila datang lagi power tak boleh baca kan. Kita tengah ceramah hebat, Tuan Guru datang boleh ceramah tak? Wallahu alam. Sebab nampak yang lebih besar baru kenal diri kita kecil. Kalau siapa tak memandang ke hadrat Tuhan, dia tak akan nampak dia kecil. Itu yang dia angkat kepala, dia rasa besar. Pandang dia, baru lenyap yang lain. Lagi kita tak terpandang kebesaran Allah, tidak musyahadah akan Allah, sifat mazmumah, kita bincang je lah, dia tak boleh buang. Sifat takabur duduk kat kita lah. Sifat gila ke dunia duduk kat kita lah. Sebab apa? Kita sudah tidak dapat, hati kita ni tawar, tak dapat kemanisan dengan Allah. Bila hati dapat kemanisan dengan Allah, sebagaimana Nabi Daud kata, waqad auhallahu ila Daudi alaihi salam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amun, baru dia duduk. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq, jujur hati dengan aku, dua perkara. Bi falyafrahun, tanamkan rasa cinta dengan aku, seronok dengan aku, tanamkan benda tu. Bila benda ni dah tertanam, hubbullah, kasih pada Allah, yang lain dah tawar. Bau sah, dia bersifat dengan az-zuhdu al-wara'us musah. Lagi benda ni tak terbuka tuan-tuan, dia bercakap. Tapi memang kena cakap. Tapi duduk dia, itu rahsia dia. Yang ulama-ulama bawa suruh kita zikir banyak. Sebab dengan zikir apa kita sebut? Asma, awsaf, nama, isim, nama Tuhan. Semua tu dilalah, dia menunjuk kepada kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Ta'ala. Bila benda ni dah terpasak dalam tergasa kebesaran dia, yang lain semua kerdil, semua kecil, tak ada. Lepas tu dia tak paling kan. Para awliya dia takkan berpaling kepada benda lain. Sebab apa? Dia dapat satu nikmat besar. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat rahsia terbesar dalam hidup bila kamu terbuka merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Di mana kita duduk pun tergasa kesedapan berhubung dengan Allah Ta'ala. Rohani dia tadi dipanggil musyahadah atau muraqabah. Yang ni dah orang polon cari dan rahsia yang Rasulullah buka benda ni dalam hadis sahih. Bukan tak ada hadis sahih. Baru sampai taraf. Ini disebut oleh Tuan Pengarang tadi, mengenal dengan rasa hati dengan mengenal sekeluaran, atau ada dua perbezaan besar. Macam 3 orang 4 orang tadi lah. Dia kenal juga. Dia kenal apa? Sultan. Sultan duduk apa? Dekat rumah kita, dia kata. Yang ni dah anak dia duduk serumah dengan dia. Lagi kenal. Mana kerapatan pengenalan seorang membawa satu perbezaan kelakuan dan keadaan dia. Lagi dia rapat, lagi hebat. Lagi dia rapat, lagi dia hebat. Sebab itulah menjadi kewajipan kepada kita merapatkan serapat mungkin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rapat dengan Tuhan, tak ada masalah dengan Tuhan, kasih kuat dengan Tuhan, insya-Allah kita balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu an. Tuhan redha dan kita redha dengan dia. Itu baru kena tanamkan apa? Syauq dengan Allah Ta'ala. Sebab tu al-khali minasyauq muakharun. Orang yang kosong batin dia daripada syauq, rindu dengan Tuhan, itu dipanggil muakharun, orang yang corot ke belakang. Kalau budak-budak sekolah kan dia mengentar desa kan, orang dah minum air dia pun sampai. Kedik sampai. Sebab apa lambat-lambat? Saya tak minat. Minat tu kata syauq, sedap. Yang minat, bersup dia pergi. Yang tak minat tadi, apa? Jalan. Dia jalan kaki. Orang dah sampai, dia pun, orang dah minum, dia pun sampai. Begitulah maknanya. Syauq dengan Allah Ta'ala itu merupakan satu benda yang paling besar. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami membentuk mahabbah yang kuat dengan Allah Ta'ala. Jadi bila mahabbah dengan Tuhan kuat, insya-Allah dia ringan seringan-ringan membawa segala perintah Allah dengan rasa lazat dan nikmat. Itu yang dicari. Itu kalau dapat, Allah maja'alna minhum. Ada satu makna benda yang sangat keuntungan besar dia apabila dibukakan oleh Allah Ta'ala dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Habis itu. Kemudian dia kata, dan dengan segala darjat bangkat ukhrawiyah dan tiap-tiap demikian itu, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah wa inna khaira kullahu bi wa anta bina. Allahumma ij'alna min ahli tajarrub. Wajzib qulubana ya Allah min nasrusi. Hatta yankashifu lana anwaru muraqabah. Jaya bi kasalam. Alhamdulillah.